Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 24 Februari bersama saya Rosnani Nasir. Berita MG Flash dimulakan dengan perkembangan luar negara. Rusia akhirnya melancarkan serangan ke atas Ukraine. Perkara berkenaan diumumkan Presidennya Vladimir Putin pada lewat petang Rabu. Katanya langkah yang diambil Moskow untuk berdepan dengan tentera Ukraine tidak dapat dielakkan. Selain itu, ia juga isyarat kepada pihak luar yang ingin campur tangan. Beliau berkata rancangan berkenaan dibuat bukan untuk menyerang Ukraine tetapi bagi melindung orang awam di kawasan yang dikuasai pemisah di situ. Susulan pengisytiharan yang dibuat, beberapa siri letupan dilaporkan berlaku di Kyiv, Kharkiv, Odessa, Mariupol dan beberapa bandar lain. Mengulas perkembangan yang berlaku, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden berkata ia serangan yang bukan bersifat provokasi dan tidak sah. Beralih ke perkembangan dalam negara. Barisan Nasional BN menampilkan 70% muka baharu bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor pada 12 Mac ini. Pengerusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, penelitian telah dilakukan yang mana 80% calon PRN Johor kali ini mempunyai kelulusan dalam akademik dan profesional. Jelas beliau dengan 3 parti teras dalam BN iaitu UMNO, MIC dan MCA di samping mempunyai pelbagai sayap, ia menjadi formula terbaik. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pengumuman dan penyerahan watikah calon BN di Dewan Badan Perhubungan UMNO Johor di Johor Bahru. Datuk Seri Ahmad Zahid yakin penelitian yang dilakukan BN itu mampu membawa Johor menjadi sebuah negeri utama dan maju. Berita berikutnya. Anak bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengakui pernah cuba mendapatkan pekerjaan di Bank Amerika Syarikat AS Goldman Sachs, kata Noriana Najwa. Perkara berkenaan ditanya ketika bertemu bekas pengerusi Goldman Sachs South Asia, Tim Leissner dan bekas eksekutif Goldman Sachs, Roger Ng. Bagaimanapun, Noriana Najwa dimaklumkan tawaran pekerjaan kepadanya mungkin menjadi konflik kepentingan memandangkan Goldman Sachs ada menjalankan perniagaan dengan kerajaan Malaysia. Jelasnya peluang bertemu ahli perbankan profesional kanan seperti Leissner dan Ng disifatkan sebagai peluang mengetahui lebih lanjut mengenai program penganalisis di Goldman Sachs iaitu usaha membina jaringan dengan individu dalam industri itu bagi mendapatkan pekerjaan kompetitif. Dia berkata perkara itu ditanyanya kerana berminat memandangkan kerjaya berkenaan yang menggabungkan kewangan dan dasar kerajaan. Susulan itu, katanya Leissner membantunya mendapatkan tawaran sebagai pelatih di firma equity swasta global TPG. Noriana Najwa memaklumkan dia berkhidmat sebagai pelatih selama 11 bulan sebelum dinaikkan pangkat sebagai penganalisis sepenuh masa dan dipindahkan ke TPG Hong Kong dan bekerja selama 18 bulan. Bagaimanapun, dia kemudian meninggalkan TPG pada Jun 2015 untuk memberi fokus kepada perniagaan dan permohonan menyambung pengajian. Media semalam melaporkan Leissner ketika memberi keterangan di mahkamah memberitahu satu pertemuan antara Najib dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Goldman Sachs Lloyd Blankfein berlangsung pada 2009 yang membawa kepada satu agenda. Leissner mendakwa sebagai balasan kepada perniagaan lumayan, peluang kerja diberikan untuk 3 anak Najib di Bank Pelaburan Multinasional AS berkenaan. Berita seterusnya. Polis sedang memburu 2 lelaki yang disyaki terbabit dalam kes samun bersenjata di sebuah kedai runcit di Menggelembu di Ipoh Perak. Ketua Polis Negeri Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata hasil siasatan mendapati 2 suspek dipercayai warga tempatan memasuki premis berkenaan pada jam 6 petang dengan bersenjatakan parang. Katanya kedua-dua suspek memaksa pekerja kedai menyerahkan barangan peribadi selain menyelongkar kaunter juruwang sebelum beredar. Dalam kenyataan media, Datuk Mior Farid Al-Atrash memberitahu mangsa telah mengalami kerugian berjumlah RM1,600. Usaha kini katanya sedang giat dibuat untuk memburu kedua-dua suspek berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan kerana melakukan rompakan berkumpulan dan bersenjata. Terdahulu tular rakaman kamera litar tertutup CCTV berdurasi seminit 16 saat di media sosial yang memaparkan 2 lelaki memakai topi keledar dan pelitup muka masuk ke dalam kedai runcit sambil mengacukan parang.
Taktik seorang pemilik kedai makanan menjadikan stor miliknya yang terletak di kawasan semak sebagai tempat simpanan arak serta rokok seludup terbongkar selepas pasukan Polis Marin Wilayah 1 menyerbu premis berkenaan di Pantai Aceh di Pulau Pinang semalam. Komandannya Asisten Komisioner Syamsul Kasim berkata, bertindak atas maklumat dan risikan selama sebulan, pihaknya berjaya merampas 531 karton rokok dan 688 liter arak yang dianggarkan bernilai RM152,717 dalam serbuan berkenaan. Jelas beliau, ia kemudian membawa kepada tangkapan seorang lelaki tempatan berusia 60 tahun yang juga pemilik stor terbabit. Hasil soal siasat mendapati suspek aktif dalam kegiatan pengedaran arak dan rokok seludup itu sejak 6 bulan lalu dan barang itu diseludup masuk menerusi jalan darat. Tambah Asisten Komisioner Syamsul, siasatan lanjut juga mendapati ia dijual kepada pemilik kedai runcit sekitar balik pulau. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1 di Akta Kastam 1967. Baik, kita ke berita seterusnya. Sejumlah 661,752 orang atau 18.6% populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di Malaysia telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 mereka melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids setakat Rabu. Bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun, 2,799,485 individu atau 90.0% daripada populasi itu telah melengkapkan vaksinasi mereka. Manakala 2,889,543 atau 92.9% telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Berdasarkan data menerusi laman web COVID Now, sejumlah 14,274,843 individu atau 60.7% populasi dewasa di negara ini telah menerima dos penggalak COVID-19. Manakala seramai 22,946,057 atau 97.5% telah melengkapkan vaksinasi mereka. Vaksinasi harian pada Rabu menyaksikan 143,749 dos vaksin diberikan meliputi 47,876 dos pertama, 493 dos kedua dan 95,380 dos penggalak, menjadikan jumlah kumulatif dos vaksin yang diberikan di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK sebanyak 66,589,636. Sementara itu, 55 kes kematian akibat COVID-19 direkodkan pada Rabu dengan Selangor melaporkan 10 kes, diikuti Sabah 9, Johor 8, Perak 7, masing-masing 4 kes di Kedah, Melaka dan Pahang, masing-masing 3 kes di Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Manakala 1 kes direkodkan masing-masing di Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.